sesat dalam bab agama lah. Ni dosa dengan anak Adam dalam agama. Yang mana minggu lepas saya ada sentuh berkaitan dengan percakapan asbab sahaja. Salah pengajian, berguru dengan guru yang tidak berguru hanya membaca sendiri. Barang siapa i'tiqad begiang ni, pegangan ni kafir. Berpegang makhluk ibekah. Pegangan duduk di hati masing-masing. Nak tahu macam mana, keluar di mulut. Makan obat hilang pening kepala, makan nasi menambah jadi kenyang. Dia pegang dah tu sebab dia cakap tu mari daripada hati tu. Kafir ni. Orang yang macam salah ada di tempat kita terdahulu. Ada ni. Salah sangat-sangat ni. Itu hanya percakapan, dipanggil percakapan asbab. Tak ada salah. Telan Panadol hilang pening kepala. Cocok sejarum boleh jalan lalu dah. Makan banyak kena selera, kena molek lauk dianya jadi kenyang. Minum air jadi hilang dahaga. Panas molek matahari kalau jemur sekejap je kering. Pada ni. Itu hanya percakapan asbab. Dipanggil isnad majazi. Sanda sementara kepada asbab zahir. Pegangan kita duduk sini. Yang berlaku semuanya qada dan qadar, makhluk tak berkah sama sekali. Obat, nasi, air ke, matahari ke, makhluk tak berkah sama sekali. Itu pegangan kita. Yang kamu cakap obat, cakap asbab, tak salah. Yang kamu cakap nasi, cakap asbab, tak salah. Tapi dia ngaji guru yang salah, guru yang tidak berguru, cakap je kafir dia bubuh. Akhirnya dia pun tuduh orang kafir mudah-mudah. Macam contoh sekarang lah. Sekarang pun kita kena beringat juga sekarang ni. Hak jenis mudah-mudah nak mengkafirkan, nak mensyirikkan dan nak menafikan iman seseorang. Hak berkait dengan COVID sekarang lah. Vaksin tu. COVID vaksin. Lepas tu pula tak ada iman, cabut iman, tidak beriman dengan Allah, beriman dengan WHO. Ulama-ulama pun cabut iman belaka dah. Ulama-ulama pun tak percaya pada Allah, dah percaya kepada WHO Yahudi. Ni hak ada orang agama yang jahil yang memulai, lepas tu diikuti oleh pengikut-pengikut yang jahil. Perkara ni bukan beredar di kalangan orang-orang yang tak peduli agama. Orang tak peduli agama dia tak cara benda gini, dia cara hal lain. Ni cara-cara tak ada iman ke, tak ada keyakinan ke, syirik ke, orang minat agama lah cakap benda ni. Tapi dia ambil daripada guru yang salah. Yang baik ni dosa dengan anak Adam. Setahun lebih dah kita dengan COVID ni, masih lagi ada bawakan-bawakan yang seumpama ni. Ada lagi. Biar ada lagi. Jadi macam seolah-olahnya tambah kata lah pegangan orang ni macam mana. Sekadar bertanya je. Tengok sekarang umat Islam semua takut belaka kepada makhluk. Mekah pun takut pada makhluk. Tak tahulah pegangan macam mana. Saya tanya je. Tapi apa tujuan dia tanya gitu? Semua ni tak Mekah pun takut makhluk belaka dah. Memanglah jaga diri itu di antara tuntutan agama, jaga nyawa. Tapi jaga nyawa tu nombor 2, nombor 1 jaga agama. Jaga semayang tu. Dah. Tak ada orang jaga semayang tu. Dia semayang jarak-jarak belaka tu. Atau orang ubah hukum belaka tu. Orang yang ubah sunnah Nabi belaka tu. Senang. Ada ni. Ni hok duk jarak-jarak ni. Ni semua ni ikut Yahudi belaka dah ni. Ikut WHO. Ambil fatwa WHO bukan Quran hadis. Dan siapa yang ambil WHO? Ulama-ulama lah. Tak kembali pada Quran hadis. Sebab tak yakin ada Quran hadis dah. Ni dalam FB sekarang ni. Akhirnya tuduh menuduh. Ni imam tak ada, ni cabut imam, hak ni syirik. Kena bergaluh molek. Perkara ni perkara yang satu dunia. Ulama-ulama satu dunia. Tak ada bicara mazhab Hanafi ke Maliki ke Syafi'i Hambali ke sama saja. Tak ada khilaf mazhab di sini.
Majoriti ulama satu dunia tu ada tu orang lain daripada orang lain. Kita nak ambil apa terpencil gitunya. Ulama juga dia ustaz biasa je pun kadang-kadang diustazkan oleh orang ramai je. Jangan. Ini perkara agama. Jadi Allah mempertikaikan pegangan. Dah, satu dunia. Jadi umat Islam takut. Nak pergi masjid pun takut. Masjid lah tempat selamat. Kenapa nak takut? Bukan takut, kita beringat. Tapi kalau takutlah kepada makhluk, takut apa? Tak membabitkan pegangan takut ni. Pegangan memang makhluk tak boleh bekah. Tapi tengok ular takut, tengok kala takut, tengok jengking takut. Ke tak takut? Pergi gosok kepala. Jumpa ular, baiknya ular. Kamu makhluk, aku makhluk, makhluk tak boleh bekah gitu. Berabuk lagi jumpa ular. Dah takut orang gitu. Berapa lagi yo? Allah kejut, takut, kenaling. Berapa? Jumpa dengan ular. Berapa? Ular boleh bekah. An-Nafi' Ad-Dar Allah Ta'ala. An-Nafi' Allah Ta'ala yang bisma kudrah lah, yang bagi manfaat. Ad-Dar Allah Ta'ala yang bisma kudrah lah, yang bagi mudarat. Makhluk tak bekah sama sekali. Tapi kenapa nak takut pada ular? Tapi nak takut pada kala jengking? Itu tak ada, itu naluri manusia. Itu kan bukan babitkan pegangan. Ada pula yang ajar salah. Takut akan Allah ini akidah dia kata. Takut akan Allah itu sifat mahmudah. Ni tak mengaji asal-asal fardu ain lah ni. Kan? Sifat mahmudah. Yang pertama kalau kita pernah bagi hati lah, taubah. Yang kedua, khauf. Yang ketiga, zuhud. Yang kedua apa dia? Khauf, takut akan Allah. Takut akan Allah bukan akidah. Takut akan Allah ni sifat hati. Sebagaimana taubah sifat hati, sebagaimana zuhud sifat hati, sebagaimana syukur, sabar, ikhlas sifat hati, khauf pun sifat hati. Tiba-tiba takut akan Allah adalah akidah. Sesiapa yang takut pada makhluk, ya akidah dia tercabut, iman dia tercabut. Akhirnya yang mengikut dia pula, tu tak ada iman, tak ada akidah. Ustaz pun, ulama pun ikut Yahudi belaka dah. Saya pernah cerita orang dulu. Saya pernah di penceramah tu ceritalah berkaitan dengan situasi dia ceritalah sebagai cerita ramai-ramai tu lah. Komen lalu bawah ni, jangan duk pakai ustaz ni. Ustaz ni tidak beriman dengan Allah. Ni ustaz yang beriman dengan Yahudi. Dia komen bawah tu. Dia tengok tukar komen, tengok dia punya FB, orang minat agama juga lah. Allah kata tergamuk setara tu. Ada ni. Kalau macam saya tak tahulah sebab saya macam-macam ni kan tak tahu komen macam mana. Saya kena juga sekali dalam Terengganu FM. Dalam Terengganu FM. Ustaz sekarang ni tak ada Tuhan dah, ikut Yahudi je. Bukan kita lah ayat-ayat dia. Kena dalam Terengganu FM. Ada ni. Ini jangan awak mudah ni nampak agama ni. Man ustaz satu dunia dah ni. Tidak pakai Quran hadis, pakai WHO tu Yahudi. Hak doktor Islam hak ribu-ribu tu habis Yahudi belaka dah. Hak doktor Islam tu habis Yahudi belaka dah. Jadi dia panggil apa? Ejen dajjal belaka dah tu. Hak doktor hospital tu, hak main covid tu. Yahudi ejen dajjal belaka dah. Akhirnya ustaz-ustaz pun Yahudi juga dah. Takut kepada Yahudi, tak takut kepada Allah, takut kepada kawit makhluk, takut ke Yahudi, tak takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala, iman tak ada. Kita ni ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ni sepatut kita kuat, kau jaga diri, jangan kita melakukan dosa dengan anak Adam. Orang duk mengajar molek-molek dia serang dalam FB kawan tu. Saya tengok orang kena sekali kata gini fesengnya. Sebab dalam Terengganu FM tu ketika bersiaran radio tu depan tu ada ni skrin tu ada, jadi kita boleh nampak lah ada orang
komen apa, orang tanya apa, dia nampak macam ni kita tak tahu. Orang nak kata apa pun kita tak tahu ni. Dalam tengah FM tu adalah tengok. Sekarang lalu dalam tu. Mana cerita sebagaimana ulama-ulama kita dah cerita nah. Memang siapa selesa semayang seumpama ni? Selesa. Semua orang tak selesa. Sunnah Nabi merapatkan saf, sunnah yang sunat. Kita memelihara daripada kemudaratan, itu sunnah yang wajib. Kita menuruti mereka-mereka yang mahir dalam satu-satu bidang, itu sunnah yang wajib. Jangan waktu sang sendiri. Semua orang tak selesa. Dari segi dia ujian akhir zaman ni, memanglah aturan susunan Allah ni dia akan membabitkan agama kita. Tu ujian akhir zaman, fitnah. Terdahulu umat Islam dijajah oleh orang kafir. Apa dia fitnah besarnya? Agama. Penjajah balik dah. Diuji pula dengan pengganti yang sealiran dengan penjajah. Fitnahnya apa? Agama. Akhirnya pemahaman agama agak singkat. Ilmu agama pun agak terkebelakang. Sebab apa? Sebab sekolah yang didirikan oleh kerajaan yang meneruskan agenda Yahudi ni, hak penjajah tu, agama hanya tempelan. Melahirkan umat Islam yang ilmu asas akidah pun ketinggalan, ilmu fadha'il fiqh pun ketinggalan, ilmu fadha'il tasawuf pun tak dibicarakan. Ini fitnah. Ada ni. Sekarang ni pula pada masa Covid ni, fitnah ni pun ialah dalam bab agama lah. Akhirnya kita terkadang masjid surau terpaksa ditutup, kuliah-kuliah terpaksa dihentikan. Memanglah. Ni atas kita lah pulaknya. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Memang fitnah ni adalah fitnah akan membabitkan agama kita. Dalam bab hubungan silaturahim dengan mak ayah pun, kalau balik jauh nak berpeluk-peluk tak boleh dah. Nak jaga diri. Hak hubungan renggang lah. Nak balik raya pun tak boleh dah. Memang ujian belaka ni. Kita nak bersalang pun begitulah, faham-faham lah. Betul macam mana ukhuwah kita? Memanglah ini ujian pada agama kita. Tapi kita faham realiti. Kita rapatkan saf ni akan merapatkan hati sesama kita. Tapi oleh kerana ujian Allah ni kita terpaksa renggang, memang di situ ujian besar pada agama kita. Tapi kita kena ikut peraturan ditetapkan. Betul anak-anak kita pula. Hak pendidikan sekolah tu tak apalah, hak tu orang penting hak tu sekarang ni. Macam mana pendidikan agama anak-anak kita pula? 12 tahun ke bawah main masjid pun tidak dibenarkan. Macam mana anak kita pula? Ni fitnah akhir zaman. Atas ibu bapa lah pulaknya didik anak 12 tahun ke bawah tu dengan agama. Sampai masa fitnah Dajjal yang sebenar, masing-masing duduk rumah je, jaga agama diri dan keluarga masing-masing. Itu fitnah Dajjal hak sebenar-benarnya. Pada masa fitnah Dajjal sebenar-benarnya, masing-masing akan berlindung di rumah, jaga akidah diri, jaga akidah keluarga masing-masing. Ni latihan lah ni. Dengan fitnah Covid ni, itulah memang membabitkan agama, melemahkan agama. Lepas tu atas kita lah macam mana nak jaga agama diri kita dan keluarga kita. Macam kita, tempat kita